Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Detik 12 malam tanggal 31 Ogos tahun 1957, turunnya bendera Union Jack diiringi dengan laungan Merdeka, Merdeka, Merdeka oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Detik bersejarah yang tersemat kukuh dalam sanubari setiap rakyat tanah Melayu. Sedarkah kita sehingga detik berharga ini, selepas 64 tahun yang bersejarah, kita masih dapat mengecapi nikmat kebebasan yang telah diperjuangkan oleh perwira-perwira negara? Sekalung apresiasi saya hulurkan buat saudara peneraju majlis, kombinasi panel kehakiman berintelektual dan berintegriti, div-div kehormat yang disanjungi, seterusnya hadirin hadirat yang saya hormati. Hadirnya saya di sini bukanlah untuk menyampaikan amanat merong mahawangsa, bukan juga untuk melemparkan kata-kata dusta. Akan tetapi, hadirnya saya di sini untuk menyampaikan mauduk bicara yang berbunyi 64 tahun merdeka, bangsa Malaysia terus perkasa. Puteri-puteri anak merdeka, frasa bangsa Malaysia merujuk kepada penyatuan kaum-kaum yang ada di Malaysia seperti Melayu, Cina dan India. Manakala terus perkasa saya takrifkan sebagai kejayaan dan kemampuan dalam mendepani cabaran sepanjang 64 tahun kita merdeka dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Secara tuntasnya, pidato saya pada hari ini, saya akan perlihatkan pencapaian bangsa Malaysia dalam pelbagai bidang dan kejayaan-kejayaan ini terus diperkasakan dari dulu, kini dan selamanya. Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita hayati pidato saya melalui 4 fokus bicara yang berbeza. Putra-puteri anak pertiwi. Pertama, ilmu diperkasa, mentaliti diperkaya. Menurut Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, ilmu merupakan senjata paling berkuasa untuk mengubah dunia. Senjata yang boleh mengubah perspektif manusia dan membuka mata dunia. Misalnya, perkembangan dan perbudakan ilmu telah berlaku secara intensif di Malaysia. Jika dahulu kebanyakan masyarakat tanah Melayu buta huruf, namun pada hari ini kita mampu berbangga dengan pencapaian rakyat Malaysia sehingga mampu mengharumkan nama negara dalam bidang pendidikan. Semua anak-anak kecil diberikan peluang sama rata untuk belajar. Dari lahirnya penyerta razak pada tahun 1956 yang memungkinkan masyarakat kita diberi peluang untuk menimba ilmu pengetahuan sehinggalah kepada dasar-dasar yang digubal dewasa kini bagi melahirkan bangsa yang Malaysia yang cintakan pengetahuan serta memuga ilmu. Sekolah-sekolah di seluruh negara terus bertambah bagi memberikan peluang semaksimum mungkin untuk anak-anak bangsa Malaysia mendapat pendidikan yang sebaiknya. Hari ini kita berbangga apabila kita berjaya melahirkan ramai ilmuwan dan cendekiawan negara. Mentaliti bangsa kita semakin meningkat hari demi hari. Semuanya kerana nilai ilmu yang diangkat ke tahap yang lebih tinggi. Kedua, ekonomi dijana, rakyat sejahtera. Sehingga detik ini, bangsa Malaysia terus memacu ekonomi Malaysia dengan jayanya. Strategi ekonomi yang mantap telah direncana semata-mata untuk kesejahteraan bersama. 4 tonggak transformasi ekonomi telah dirangka khas untuk pembangunan negara yang tercinta. Koridor pertumbuhan ekonomi telah dibina, tidak lain tidak bukan untuk menjadi pemangkin kepada ekonomi negara. Sedarkah anda, sejak dari penubuhan Malaysia pada tahun 1963, pelbagai inisiatif telah dijalankan. Dasar ekonomi baru, model baru ekonomi, program transformasi ekonomi dan berbagai-bagai lagi inisiatif telah dijalankan. Kita telah berusaha menaikkan taraf ekonomi rakyat. Kita juga telah berusaha untuk menaikkan gaji bangsa sejagat. Masalah ekonomi negara kita ubat. Masalah korupsi cuba kita sekat. Hasilnya, menurut buku tahunan daya saing dunia
2010 yang diterbitkan oleh Institut Pembangunan Pengurusan Dunia, Malaysia telah menempah tempat ke-10 dalam negara paling kompetitif dunia. Tidak cukup dengan itu, pada tahun 2010 juga ekonomi Malaysia telah berkembang sebanyak 7.2% dan kita mempunyai kadar integrasi global yang sangat tinggi. Krisis kewangan pada akhir tahun 90-an dan tahun 2008 dapat kita tangani. Kadar keluaran dalam negara kasar kita telah mencapai tahap tertinggi. Sekarang kita menuju kepada negara berpendapatan tinggi. Lihat, hasil usaha sama seluruh bangsa Malaysia tak kira dari Melaka, Bintulu, Nun jauh di sana masih menyumbang bakti kepada pembangunan ekonomi negara. Hadirin hadirat sekalian. Ketiga, rakyat bersatu, perpaduan terbina. Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah berkata, manusia yang lemah sekalipun jika bersatu padu akan dapat menggoncangkan dunia. Demikianlah kesannya perpaduan. Pada setiap hari, kita tidak akan pernah lekang daripada disemai bibit-bibit perpaduan dalam lubuk hati kita. Gagasan yang pertama di Malaysia yang menekankan elemen perpaduan telah diperkenalkan dan menjadi buah mulut seluruh rakyat Malaysia. Kini, sekalian rakyat mempunyai satu haluan, satu tujuan. Perpaduan telah disemai subur sejak dahulu lagi melalui sistem pendidikan kebangsaan yang telah diusulkan dalam laporan Razak. Bahasa Malaysia telah menjadi bahasa penghantar utama dalam pembelajaran. Kerajaan sedar untuk menyemai perpaduan. Kita perlu menyemai dari kecil. Bak kata perpatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Tidak cukup dengan itu, dari aspek politik, parti-parti politik yang dahulunya memperjuangkan semangat perkauman sahaja telah bergabung untuk menjadi satu parti gabungan yang memperjuangkan semangat kenegaraan atau nasionalisme. Inilah sebenarnya perpaduan yang ingin kita bentuk agar bangsa Malaysia akan terus perkasa dan disegani dunia. Warga Dewan yang budiman. Keempat, pencapaian hebat nama Malaysia terpahat. Hari ini, bangsa Malaysia telah melahirkan ramai insan-insan hebat yang telah mengharumkan nama Malaysia di Persada Jaya. Dari ketokohan Tun Dr. Mahathir Mohamad memimpin negara, kehebatan Datuk Dr. Muzaffar Shah menjadi angkasa sehinggalah kemampuan Datuk Lee Chong Wei dan Pandela Rinong untuk meraih pingat Olimpik. Kita tidak pernah ketandusan nama-nama terbilang. Semuanya bertolak dari kehebatan, semangat dan keinginan untuk mengangkat nama Malaysia di persada dunia. Usaha yang bukan sedikit dari mereka perlu dijadikan panduan dan tauladan. Kemampuan bangsa Malaysia dalam berdiri sama tinggi, duduk nampak sama rendah bersama bangsa-bangsa lain di dunia harus kita banggakan. 64 tahun bangsa kita terus hebat. Anak-anak bangsaku, saya dapat menyimpulkan bangsa Malaysia mempunyai kekuatan dan kelebihan yang tersendiri. Nilai-nilai keperkasaan dan kegemilangan masih untuk mendasari bangsa Malaysia. Ayuhlah anak-anak bangsaku, kita kibarkan potret kegemilangan Malaysia selagi hayat di kandung badan. Laungan Merdeka Suara Keramat, ribuan hadir pelbagai bangsa. Malaysia kini negara berdaulat, semangat berjuang penuh perkasa. Sekian, salam bangsa Malaysia perkasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.